زين العابدين ابن محمد الفطاني عظامة الخلق الحسيني نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. فقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وإياكم بعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Adapun tanda, situ dah. Adapun tanda kuasa Allah. Situ kan? Kau belum ada tu lagi. Lawannya, situ dah. Lawannya, lawan kuasa lemah. Mustahil ia Allah Ta'ala lemah. Hanya wajib kuasa selama-lamanya. Ini wajib bersifat dengan sifat berkuasa yang ada di zat dia selama-lamanya. Ini masih lagi dalam bahasa sifat kudrah, bahasa sifat yang penting sehingga dia berkait rapat. Bukan sekadar orang panggil kita kenal sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, tapi balik kita pula untuk kita senantiasa sabar dan redha di atas qada dan qadar Allah Ta'ala. Kerana qada dan qadar itu masuk dalam rukun iman yang keenam, yang kelima. Ada ni, percaya dengan qada dan qadar. Masuk dalam usul tauhid, usul iman. Rukun iman yang kelima, yang keenam, yang kelima. Tak kira lah yang kelima, yang keenam. Ada ni, rukun iman tu ni, antara ni tu qada dan qadar. Wajib beriman dengan qada Tuhan dan qadar Tuhan. Qada nisbah kepada iradat Allah. Qadar nisbah kepada qudratullah. Tu Asy'ariyah, mazhab kita ahli sunnah wal jamaah. Qadar kena kepada takluk tanjizi hadis bagi sifat qudrah. Qada kena kepada takluk suluhi qadir bagi sifat ilmu, bagi sifat iradah. Tu. Adapun mazhab satu lagi, mazhab Maturidiyah. Terbalik daripada tu. Qada kena kepada takluk tanjizi hadis bagi sifat qudrah, dan qadar kena kepada takluk suluhi qadim bagi sifat iradah. Ala kulli halnya qada dan qadar ni ada ni penting sangat sehingga masuk dalam rukun iman yang keenam, yang kelima, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi dia, faman lam yarda biqada'i, siapa-siapa yang tidak sabar dengan qada aku ataupun tidak redha dengan qada aku, faman lam yasbir bi bala'i, dan siapa-siapa yang tidak sabar dengan ketentuan bala uji aku, falyatlub rabban siwa'i, Allah Ta'ala suruh pergi cari Tuhan lain. Maka Tuhan lain daripada Allah tu tak ada. Ada ni, tak ada Tuhan yang sebenar lain pada Allah tu tak ada. Allah Ta'ala saja Tuhan yang sebenar yang ada. Ada pun Tuhan yang tak sebenar tu banyak. Ada ni, Tuhan yang tak sebenar, tak bukan Tuhan. Tu banyak. Itimah, orang tino, anak-anak, harta, berala. Ada ni, matahari, dewa duk pakat sembuh tu lah. Waktu Tuhan hak tak sebenar, hak ada. Ada pun Tuhan hak sebenar, hak ada, tak ada lain melainkan Allah. Maka Tuhan suruh pergi cari Tuhan lain pada Allah kalau tak sabar dengan qada dia. Sebab tu penting sangat sifat qudrat dan iradat ni. Ada ni. Gapo dia? Ta'alluq. Ta'alluq ni gapo? Tak disebut ta'alluq kan? Qada dan qadar kena kepada takluk tanjizi hadis bagi sifat qudrah. Qada kena kepada takluk suluhi qadim bagi sifat iradah. Faham nanti apa takluk ustaz? Ada ni.
tadi ke ta'alluq tanjizi hadis gapo dia tanjizi hadis suluhi qading gapo dia suluhi qading. Maka ni istilah-istilah ulama. Istilah-istilah ulama yang orang panggil bukan masuk jumlah fardu ain untuk kita belajar dan tahu. Kerana apa? Karena ilmu orang panggil istilah-istilah lagu tu masuk dalam jumlah perbahasan yang dalam-dalam dalam ilmu tauhid. Maka bila dalam payah ni bahasa itu dalam. Bila dalam payah. Lazim dah. Orang panggil min itlaqil lazim wa iradatil malzum. Lazim daripada benda dalam payah lagi. Warna dia mau tak guna pas ke tengah laut tu. Ni. Dalam. Dalam payah. Ni payah. Kena pakai oksigen lagi, cumi mata lagi. Kaki tip lagi nak guna tu tengah laut. Dalam dia kata dalam payah. Maka bila payah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak berat bagi kita mukallaf. Kita ni mukallaf, orang pikul hukum Allah. Malaikat benda hak boleh kita pikul. Maka benda hak payah kita nak pikul, terkadangnya tak wajib tiap-tiap orang tahu. Wajib juga fardu kifayah. Tapi orang dah kita duk sebut dah, molek juga kalau kita tahu. Berada ni gapo dia takluk. Maka takluk tidak dibahas dalam sifat-sifat lain melainkan dalam sifat ma'ani. Kerana kita masuk sifat ma'ani ni, sifat ma'ani yang mula-mula dibila dalam kitab ni qudrah. Ada juga ulama bila sifat hayat mula-mula. Dia ni. Tu. Karena iktibar masing-masing. Kata ulama yang bila mula-mula sifat hayat mula-mula dalam sifat ma'ani seolah-olah syarat. Ni syarat Allah Ta'ala tu nak bersifat dengan segala sifat kamalan lain, dia kena ada sifat berhidup dulu dia. Ni kalau dia sendiri tu tak hidup, bagaimana dia nak bersifat dengan sifat kesempurnaan yang lain? Tu kata ulama, dia bila sifat hayat, orang panggil seolah-olah syarat. Bukan syarat semati pada zat Allah. Allah Ta'ala tak bersyarat. Boleh nak syarat semati fit ta'akuli dia panggil. Syarat pada akal kita memikir. Tapi kalau pada wakil seolah-olah syarat. Pada akal boleh nak kata syarat semati. Kata ulama bila sifat qudrah dulu dalam sifat ma'ani, iktibar kata nak Allah Ta'ala tu mendengar, melihat, boleh berkecek, berkata-kata. Dia bersifat dengan sifat kuasa. Kalau dia lemah, bagaimana dia nak kecek tengok orang lemah paguan tak si kecek dengan orang dekat ayah lemah. Ni awak panggil syarat seolah-olah syarat fit ta'akuliyah. Fit ta'akuli dalam akal seolah-olah syarat. Maka ta'alluq ni tak ada dalam bahasa sifat nafsiyah, tak ada. Dalam sifat salbiyah pun tak ada. Dalam sifat maknawiyah pun tak ada. Melainkan sifat ma'ani sahaja dibahasnya ta'alluq. Kalau kitab-kitab tauhid yang bahasa dia panjang, dalam ni tak ada ta'alluq. Jadi ayat gitu je mustahil kan habis semua. Padahal alim ni habis. Nak kira kat cepat nak kata kita. Tapi kita dah. Kita bukan nak kata kita. Kita nak faham ilmu. Biar kita tak kata pun. Dia faham ilmu. Maka ta'alluq dalam sifat-sifat ma'ani, semua sifat ma'ani yang tujuh, qudrah, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, semua ada ta'alluq melainkan hayat tak ada ta'alluq. Dah gapo dia ta'alluq? Dah ta'alluq ni gapo dia? Ulama bawa mari ta'rif ta'alluq. Talabus sifat zaid ala zat. Ataupun talabus sifat amran zaidan, menuntut oleh sifat perkara yang lebih daripada hijab dia kena ada di zat. Tu sifat-sifat ni hijab dia kena ada di zat.
Nah ni, tidak ada sifat hak terlepas terasing suku sakap daripada zat. Dah warna hijau di kain di pakai tepi tu tak ada. Mesti hijau ni duduk di kain. Kain tu zat. Nah, hijau tu sifat. Maka sifat tak bercerah tangga daripada zat. Hijau sifat dah kena ada di zat. Ada. Hijau sifat kena ada di zat. Tu orang panggil hijau yang mula-mula sifat. Tapi takluk ni sifat tu sendiri menuntut lebih daripada hijau dia ada di zat. Gapo dia? Tengok kepada sifat tu sifat gapo. Tu. Mana kalau kita kecek mudah kan, sifat-sifat ma'ani ni ada dua hadap. Hadap pertama, hijau pertama kena ada di zat. Hadap yang kedua, tengok sifat tu sifat gapo. Nah itu, kalau sifat kudrah, nah, takluk orang panggil bidang kuasa. Bahasa terkininya bidang kuasa. Hijau dia, tu takluk. Hijau dia hala ke mana? Nah ni, gi ke mana hijau kudrah ni? Maka hijau kudrah ijad. Nah ni, hijau kudrah ijad ataupun i'dam, menjadi, mengada atau meniada. Tu orang panggil takluk kudrah. Takluk iradah takhsis, menentu. Takluk kalam dilalah, menunjuk. Ni ada ni. Takluk sama' dan basar, takluk inkishaf. Orang panggil terbuka, nyata, inkishaf. Atau orang panggil nama hijau area. Buat kita lah setiap usaha SU hijau ke apa? Nah ada ni. Hijaunya duk tahai hijau gapo bos tu. Tu SU. Nah, kalau SU digoreng nasi kerabu dalam pejabat, yang marah ke bos ha? Nah, warna duk goreng nasi pagi-pagi. Lapar dia kata, "Pak hijau muka SU." Dok hijau. Bukan hijau dia. Nah, takluk ni mana hijau hijau sifat hak lebih daripada hijau dia mula-mula kena ada di zat. Hijau sifat asalnya kena ada di zat. Yang kedua pula, bila dah sifat tu ma'ani, ada takluk ni bidang kuasa dia, maka hijau kedua dia tengok kalau qudrah mengada atau meniada. Dia panggil ijad atau i'dam. Nah, iradat lepas ni ya. Iradat lepas ni. Nah ni orang panggil bukan fardu ain ni. Nah, tapi kalau kita tahu, kita reti, comel, molek. Nah ni. Supaya kita ni lebih taktik, lebih kemah lagi, kejak lagi i'tikad kita dalam sifat qudrah Allah. Dah bila kita kemah dalam sifat qudrah, bila berlaku benda-benda yang baik tipu atas kita, benda-benda buruk kena atas kita, maka kena pakai buah berimeh. Nah, buah sabar, buah redha, buah taslim. Paling kurang sabar. Nah, tinggi lagi redha. Tinggi pada tu lagi pun Nabi Ibrahim alaihi salam taslim tu, tak ada doa dengan Allah Taala. Nah, paling kurang sabar. Maka takluk qudrah kata ulama ada tiga. Ada tiga takluk qudrah. Nah, ada tiga takluk qudrah. Mana? Takluk suluhi qadim bagi sifat qudrah, takluk tanjizi hadid bagi sifat qudrah, dan takluk qudrah bagi sifat qudrah. Lain daripada suluhi qadim bagi sifat qudrah, pecah pula tiap-tiap dua daripada tanjizi hadid dan qudrah tu tiga. Jadi berapa? Nah, tiga-tiga cakusa suluhi qadim, 7 takluk pada sifat qudrah. Ada kodok tu nanti kita tulis. Nah, tak ada kalah. Ada kalah tak? Ada kalah boleh tulis. Apa? Mana dia mana tak pandai? Sudah. Betul. Boleh.
Pertama hijab dia ada di zat. Yang kedua ada dia kali kedua bertakluk. Gapo dia takluk? Hijab kerja atau bidang kuasa. Pecah daripada ni suluk padi dua dan jizil ada. Tiga hubdah. Jauh daripada ni pula tiga. Oh ni yang kita ayat hari ni. Betiskan. Tadi berapa tak? 7. Ada 7 takluk yang ada di sifat qudrah. Nah, 7 takluk. Mana? Pertama takluk suluhiyun qadimun. Nah, yang kedua takluk tanjiziyun hadithun. Yang ketiga takluk qubdah. Pas gapo dia tu bahasa Arab kita tak faham. Kata gapo dia takluk suluhiyun qadimun. Suluh makna patut. Patut padan. Qadim dia kalau. Nah, apa? Bila zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa azali lagi, belum daripada ada makhluk ni, tak ada lagi. Masa tu orang panggil azali, azaliyun. Waktu tak ada Nur Muhammad, tak ada lagi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad, Nur Nabi kita pun Tuhan tak jadi lagi. Semata-mata ada siapa? Kun hizat, zat Allah Ta'ala. Tak ada masa, tak ada tempat, tak ada ruang. Orang panggil ketika tu azali. Orang kecek ke masuk azali. Azali bukan masa. Sebab kita duduk ayat sama. Kerana masa-masa ibarat daripada putaran matahari. Maka matahari tak ada lagi ketika tu. Nah, maka jam pun tak ada lagi. Jam baru je. Nah, jam ni baru jangan buat. Dulu tak ada lagi jam awak kira bulan bintang matahari. Maka ketika tu orang panggil azali. Semata-mata zat Allah Ta'ala. Belum daripada Allah Ta'ala nak buat makhluk. Ketika tu zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa dah. Ada dah sifat berkuasa di zat Tuhan. Kerana sifat berkuasa ni qadir juga. Zat Tuhan pun qadir, sifat Tuhan pun qadir. Nah, ni. Maka iktibar kudrat ada di zat Allah Ta'ala ketika tu patut pada dah dia nak buat segala makhluk hak ada. Hak lepas, hak sekarang ada, hak lagi akan ada, hak nampak dengan mata rendah kita, hak sebalik daripada mata rendah kita tak nampak ni, semuanya patut pada dah Tuhan menjadi. Kerana kudrah ada dah. Perkuasa ada dah ketika tu. Dia panggil ketika tu takluk suluhiyun qadimun. Takluk suluhi qadim. Patut pada. Tak payah lagi buat misal contoh gini ya. Ada ni. Kita ada duit RM100. RM RM100 Malaysia. Nah, kita ada duit RM100. Ketika tu kita duduk di rumah, tak pergi lagi Mac Valley supermarket mana tu, Pavilion gapo ni. Duduk rumah. Maka dengan duit yang kita ada RM100 ni, patut pada dah kita nak beli mana-mana barang yang ada di kedai runcit, di supermarket tu, hak harga RM100. Patut pada dah. Beli dah. Dah lagi duduk rumah baru. Gitu. Nampak dah? Nak misal tu. Nah, beli dah lagi duduk rumah baru. Pitih harga RM100. Maka barang yang ada di kedai harga RM100, nah ni, patut pada dah kita nak beli. Boleh ke nak beli, tapi tak beli lagi. Kerana tak pergi lagi kedai. Tu orang panggil suluhi qadim. Nawak misal bukan lagu tu
Hak tu orang panggil makhluk ada dah, kita ada dah. Ni makhluk tak ada lagi. Azali ni makhluk tak ada lagi. Nah, kudrat Allah Ta'ala tu ada dah. Qadim dah ada. Makhluk tak ada lagi. Ketika azali tu, patut dah Tuhan nak menjadikan makhluk dan nak meniadakan makhluk. Patut bagus. Tak buat lagi. Patut ada. Orang panggil suluh. Patut ada. Qadim azali. Dia kala lagi Tuhan patut pandai dah nak buat makhluk. Sebanyak mana makhluk dia nak buat, sebanyak mana makhluk dia buat tu dia nak meniada pula, nak bakit pula. Nak berapa alil dia nak buat, berapa jumlah makhluk dia nak buat. Nah ni, pasir banyak mana juta-juta. Nah, melia-melia pasir nak buat. Bukit bukau banyak mana orang panggil tanah tak ada nak boleh jadi bukit. Patut padat dah tekad tu kodrat Tuhan boleh buat belakang. Tapi buat dah kodrat lagi, dak lagi. Ketika tu zat Tuhan je ada. Lain pada zat Allah tak ada lagi. Maka kudrat ketika tu hijau dia orang panggil suluhi qadim. Patut pandai. Tu patut pandai itu. Nah, kalau kita buat misal tadi, duit ada 100, duit ada 1000. Nah, patut pandai dah duit kita ada 1000 ni nak beli barang di kedai runcit, di supermarket. Dah, di pusat-pusat beli belum, hok barang harga 1000. Beli dah kau dak lagi? Dak lagi, kau dak rumah baru. Piti dak dalam poket baru. Tak start kereta pergi lagi kedai. Tapi patut dah, boleh dah nak beli dah. Kenapa? Piti ada 1000, piti ada 100. Bagi kedai pun ada 1000 ke 100. Patut pandai dah boleh beli. Nah ni, tapi beli dah kau dak lagi? Dak lagi. Orang panggil suluhi qadim. Lagu tu, kudrat Allah Ta'ala tu berkuasa dah. Dia berkuasa dah nak mengada makhluk. Tapi makhluk tak ada lagi. Nah ni. Hak ada apa? Zat Tuhan yang ada. Maka kudrat ketika tu patut padan dah nak mengadakan sebanyak mana makhluk ada sekarang. Nah, dan patut padan dah nak mengadakan makhluk sebanyak mana tak ada dah. Nah, tapi buat dah pada lagi. Meniadakan dah lagi. Dak lagi. Kerana semata-mata zat Allah Ta'ala je. Tu semata-mata zat Allah Ta'ala je. Tak ada. Tu orang panggil takluk kudrat, hijau kudrat yang mula-mula. Nah dah ni. Orang panggil apa? Takluk suluhi qadim. Suluhiyun qadimun. Bahasa Melayu kita patut padan dah Tuhan nak menjadi, nak meniada makhluk sedia kalau walau makhluk tak ada lagi, walau makhluk dah ni tak dijadikan lagi. Boleh tak? Kenapa? Kerana kudrat Tuhan ada dah. Nah dah ni. Jangan kata patut belum daripada makhluk ada ni Tuhan tak kuasa buat makhluk. Nah ni. Dia lemah dia exercise dulu. Nah, dia jogging dulu. Dia ada kuasa tenaga molek baru boleh buat makhluk. Dia bisnes dulu bila jadi pitip juta-juta baru boleh buat makhluk. Dah, patut padat dah buat makhluk dia kata. Nah, tu hijau dah. Kudrat tak ada hijau edak. Situ anak bukan. Kudrat di zat Tuhan tak ada hijau dah. Hijau apa? Hijau takluk suluhi qadim. Patut padat buat makhluk, nak ni ada makhluk. Tapi buat dapat dak lagi makhluk. Dak lagi. Nah, dak lagi. Kerana ketika tu azali dia panggil. Nah, zat Tuhan je tak ada. Jangan peheh kata zat Tuhan Allah Ta'ala yang menjadi zat dia ni. Nah, tadi. Bukan gitu. Zat Tuhan sedia kalau makhluk dah, lepas dah, bahas dah di qadim, di qidam mula. Nah, ada dengan tak ada siapa menjadi. Qiyamuhu bin nafsih pun bahas dah. Nah, Allah Ta'ala tu bersifat dengan qiyam. Apa qiyam? Ada cara-cara dia tak beranjak pada fa'il, satu zat lain yang menjadikan dia. Habislah situ. Maka sifat Allah Ta'ala sama tua dengan zat dia. Kalau kecek mula-mula azali sama tua dengan zat dia, qadim sama tua dengan zat dia. Dah kudrah ni sama tua dengan zat dia. Kudrah ni sifat dia berkuasa. Hijau kudrah ni berkuasa. Dah apa hijau kudrah ni kata? Hijau kudrah tu patut padan dah nak buat makhluk. Tak buat lagi. Orang panggil hijau dia tu orang panggil suluhiyun qadimun. Nah, orang panggil takluk yang mula-mula. Yang kedua, takluk yang kedua bagi sifat kudrat, takluk tanjiziyun hadisun. Apa tanjiziyun? Tanjizi makna lulu. Hadisun
baru. Kalau terjemah betul-betul, lulu baru. Tapi terbalik, orang putih kan. Kena terbalik. Baru lulu. Gitu. Baru lulu. Bah, apa dia hok pasal sedap lagi. Jadi semati. Buat semati. Suluhi kodek patut jauh. Nah, boleh dah nak buat kerana zat Tuhan itu bersifat dengan sifat kuasa. Buat semati kan dak lagi. Nah, ni. Bila buat? Nah, bila buat? Yang pertama tanjizi hadis, nah, mengadakan daripada mungkin ni, dari makhluk ni, daripada tidak ada betul-betul. Tak ada sekarang pun. Tak ada langsung. Kosong. Ada teka tu zat Allah Ta'ala saya. Kulih zat. Maka yang mula-mula Allah Ta'ala menjadi nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu orang panggil waktu Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi kita, tak ada lagi matahari. Tika tu pula dipanggil masa tika tu imkan. Hak tadi azali, hak ni imkan. Waktu imkan dipanggil, masa imkan. Eja buana imkan. Eja pula. Imkan. Apa? Ketika mana takluk tuntan jizi hadis, Allah Ta'ala menjadi seperti makhluk. Ketika tu Allah Ta'ala menjadi makhluk mula-mula ialah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad. Nah, jadi inilah makhluk Allah Ta'ala yang mula-mula Allah Ta'ala menjadi. Daripada makhluk tu tak ada rasa. Tak ada rasa makhluk tu. Nah, ada apa? Zat Allah Ta'ala semata-mata. Kun hizab dia. Maka ketika ni dia panggil waktu imkan dalam istilah ilmu usuluddin. Dalam istilah ilmu tasawuf dia panggil ta'yun awal. Nah, ta'yun awal. Mula-mula Tuhan nyata dia. Karena Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi, inni kanzan makhfiyan. Nah, aku ni seolah-olahnya supaya perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an ta'rafa. Maka aku suka, aku kasih supaya aku dikenal. Fa khalaqta khalqa, maka aku menjadikan makhluk. Nah, maka awal-awal makhluk ini dijadikan, awwalu ma khalaqallah nur nabiyyika ya Jabir. Awal-awal yang dijadi oleh Allah, nah, nur nabi engkau ya Jabir. Wa minha khuliqal asya, dan daripada nur nabi kita itulah dijadikan segala-gala sesuatu. Nah, segala-gala sesuatu. Matahari, bulan, bintang, arasy. Nah, neraka, syurga, semua sekali dijadikan daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita sebagai ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala menjadikan kita khalifah di atas muka bumi. Nah, sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Maka asal kita, dah, jasad dan ruh asal daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad asal daripada siapa menjadi? Allah Ta'ala yang menjadi. Nah, Allah Ta'ala yang menjadikan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu asalnya dari asal ruh dan jasad kita. Ruh kita dan jasad kita asal daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita disuruh ikut syariat Nabi. Nah, sebab tu kita disuruh ikut hakikat Nabi. Mana syariat Nabi? Semaya baik, puasa zakat, nikah, negom-negam. Nah, jihad fi sabilillah. Tu orang panggil syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita disuruh ikut batin hakikat Nabi. Mana? Sabar, redha, ikhlas. Nah, semua hak dibilang dalam kitab tasawuf. Tu syariat dia panggil hakikat. Nah, syariat Tuhan ni ada so ya. Tapi terbaginya dua. Syariat bangsa zahir dipanggil syariat, syariat bangsa batin dipanggil hakikat. Nah, maka bila kita jasad pun daripada Nur Muhammad, roh pun daripada Nur Muhammad, maka disuruh kita ikut Nabi Muhammad. Masuk molek ke tak? Nah, cocok molek ke tak? Cocok. Nah, ni.
Maka orang yang tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal akhirat kelak tidak di atas rupa Nabi Muhammad. Nah, tu maklum. Di atas rupa apa? Atas rupa babi kalau bagi orang kafir. Nah, tu ni. Atas rupa apa? Atas rupa anjing bagi orang munafik. Nah, atas rupa kera bagi orang yang fasik. Nah, atas rupa lembu kubah ayat itu. Atas rupa orang yang ghafal. Orang yang lalai dengan Allah. Nah, tu. Itu dibila dalam kitab-kitab apa? Seumpama kita Kashful Ghaibiyah. Kita tasawuf. Nah, tu. Rupa orang yang tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita disuruh ikut Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu hai orang beriman pada diri Rasulullah tu qudwatun hasanah. Ikutan contoh yang baik. Mana jasad ikut Nabi, roh pun ikut Nabi. Kenapa? Jasad kita asal daripada nur Nabi kita. Roh kita pun asal daripada nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk molek, cocok molek. Masuk molek. Maka orang yang dok ingat ke Nabi, dok ingat nak contoh Nabi, nak tertipu dengan iblis syaitan, maka dia tak sedar diri dia asal daripada mana. Lupa asal usul. Sebab tu kadang-kadang dalam ilmu kenal diri kan. Ni. Dia cerita kata asal adanya Allah. Patu nur Nabi Muhammad. Patu roh. Patu jasad. Patu nafas. Patu nyawa. Ni. Patu sifat, af'al. Ni. Yalah. Mana? Dia bila daripada atas bawah. Daripada atas Allah, nur Nabi Muhammad, roh, jasad, nyawa, nafas, sifat, af'al. Maka kita bila kita tiba sini, kita nak kenal orang panggil balik asal. Usuriyah panggil. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, maka kenal Tuhan dia. Lagu mana? Kita kenal diri kita, tengok af'al. Kita ada af'al. Daripada mana af'al? Perbuatan dia panggil. Gerak dia boleh kecek. Bercayalah kita ada sifat. Tahulah kita bahawasanya af'al terbit daripada kerana kita ada sifat. Sekecil mana af'al pun datang daripada sifat. Sekecil mana perbuatan datang daripada sifat. Mana? Contoh. Kalau sifat kudrat, ring seseorang tu sikit, lemah. Cara sikit af'al dia. Jalan pun berapa nak boleh. Ada ke af'al? Gata mahuana lah ni haji. Siapa lagu ni lah nak jalan pun khabar. Gata di dinding, ambil tukar. Tak ada af'al? Ada. Kenapa? Ada sifat. Ada sifat. Bila kita tengok af'al kita, nyata di kita bahawasanya kita ada sifat. Maka sifat mari mana sifat? Sifat tak akan ada melainkan bila ada nyawa pada jasad. Bila ada nyawa, maka tahu di kita ada nyawa. Dan tak tahu orang itu bernyawa ke tak melainkan bila dicek nafas dia. Nyawa dah ini. Tahu teracek itu. Tak nafas lagi. Lagi tu. Nafas lagi. Ayo usul lagi. Nafas weh. Maka tak tahu kata orang itu bernyawa melainkan dia bernafas. Maka asal nyawa daripada nafas. Asal nafas daripada roh. Maka roh berada dalam jasad. Asal jasad dan roh daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan asal nur Nabi kita Allah Taala yang menjadi Nabi. Mana ketika Allah Taala menjadi nur Nabi kita tidak dicampur dengan tanah api yang hingga pada. Tak supaya jadikan kita. Khuliqa mimma indafid. Dijadikan kamu manusia daripada air yang macu, air. Jadi daripada tanah. Campur air lagi, campur angin lagi. Campur api lagi, jadi gemagi ada.
Nah, tu orang panggil jadikan kita campurnya benda-benda lain. Tika mana waktu imkan belum daripada makhluk lain ada, Allah Ta'ala jadi nur Nabi kita tika tu, nur Nabi kita sendiri. Jadi nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kita lah Sayyidul Mursalin, Sayyidul Makhluk, penghulu segala makhluk, penghulu segala rasul. Di alam arwah mula pun, ketika mana Tuhan ambil janji mula, Nabi kita jawab mula-mula sekali, bala syahidna. Tu Nabi mengaku dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah yang jawab bala syahidna mula-mula. Waktu baru segala roh, termasuknya roh tu kita ada aku jawab bala syahidna. Apa kita ni orang berapa? Kita ni orang berapa? Jawab bala syahidna. Temeterai janji dekat. Tu orang panggil kenal diri. Bila kita kenal lagu tu, nak orang panggil dia apa lagi tu Tuhan? Kerana asal kita jasad daripada Nabi, roh daripada Nabi. Hak Tuhan yang menjadikan Nabi sendiri dan kita sendiri suruh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para guman nak kenal diri dak mayat baik. Nah tu ni. Dak mayat baik kenal diri. Ilmu kenal diri dia kata. Tak mayat baik apa kenal diri. Tu bukan kenal diri, hak orang panggil diri sendiri dengan diri hak terdiri daripada diri sendiri.